Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi kita kumpul untuk meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir. Dan kita sampai tu pada ayat saya berhenti tu ayat 233. Sampai 23 berkenaan dengan penyesuaian. Ustaz Yunus ganti tu sampai 235. 236 lajunya. Okey, tak apa. Jadi hari tu yang kita baca saya terpaksa wording sikit lah pasal ada bahagian yang mungkin tak disebut. Pasal apa, memang kita belajar ni tak apa, saya tak bacakan buku dengan apa, inilah direct reading. Kalau kelas baca direct reading tu malam je. Kita baca Arab teks dia. Kemudian kita akan terjemahkan dan juga baca penjelasan dia. Itu kalau ni kata malam. Yang siang ni kita baca just the translation saja. Tanpa kita bincangkan berkenaan dengan dia punya Arabic teks dia tu kita ambil lah, kita tinggalkan. Baik. Hari tu yang terakhir kita bincangkan yang kita bahaskan itu adalah berkenaan dengan tajuk penyesuaian dan Allah Taala nyatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan ibu-ibu wanita ni menyusukan anak-anak mereka 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimma radha'ah, bagi siapa yang nak menyempurnakan penyesuaian. Dan apa yang kita bincang ini, pasal ini adalah sambungan kepada perbahasan berkenaan tajuk talak dan mana kita kata ini adalah penjelasan bagi perincian albir, kebaikan yang mana yang patutnya dalam surah Al-Baqarah. Allah Taala jadikan surah Al-Baqarah ni dalam 2 isi besar. Satu isi pertama yang kita baca juzuk pertama adalah berkenaan dengan Bani Israel, kenapa mereka layak ditarik daripada mereka penguasaan di muka bumi. Kemudian bila masuk juzuk yang kedua, dia membincangkan berkenaan dengan apa patut kita buat, apa patut umat Islam buat supaya mereka layak untuk khilafah. Itu yang kita kena fahamkan. Jadi dengan konteks itulah yang perbahasan kita sekarang ni. Kita bincang tentang puasa, jihad, tentang tajuk kisos dan seterusnya, sampai pada yang terakhir kita bincang sekarang adalah berkenaan dengan tajuk selepas haji itu, tajuk berkenaan dengan cerai, masuk dalam masalah muamalah kekeluargaan Islam. Baik. Jadi hari itu kita bincangkan dan kita ambil hari itu sampai hadis Nabi SAW. Nabi SAW sabda, la radha'a ba'da fisalin wala yutma ba'da ihtilam. Tidak ada penyesuaian setelah fisal. Mana setelah berhenti fisal tu, maka tak ada dah penyesuaian. Dan tidak ada juga jadi anak yatim selepas mana bermimpi. Mana lepas bermimpi seorang tu, maka dia bukan anak yatim dah. Ni sampai tua-tua anak yatim lagi masalah lah kan. Anak yatim tu dia ubah umur je, under age. Under age tu bukan ikut macam sistem kita ni mungkin 18 tahun ke bawah. Tapi dalam Islam sebenarnya start dia bermimpi saja, dia balik berakal, maka dia bukan juga anak yatim. Dan mungkin zaman kita sekarang ni protection untuk golongan muda ni besar, bagus, alhamdulillah. Tapi kadang-kadang menyebabkan mereka tidak lagi pegang tanggungjawab. Kerana dalam zaman Rasulullah SAW dahulu 17 tahun tu panglima tentera, 16 tahun tu adalah pendakwah, bukan da'i pencetus ummah kan. Ya, masa dia zaman Nabi dahulu dihantar untuk berdakwah umur-umur yang muda, bukannya umur dewasa. Baik. Hari tu sambung dan pendapat bahawa penyesuaian tidak mengharamkan tidak menjadikan haram pasal dalam hadis Nabi berkatakan, Nabi katakan yuhramu minar radha'ati ma yuhramu min nasab. Diharamkan dengan penyesuaian apa diharamkan mengikut nasab. Mana apa yang haram ikut nasab, contoh macam bapa tak boleh kahwin anak, adik-beradik tak boleh kahwin adik-beradik, mak saudara, bapa saudara, atuk dan sebagainya, itu dikira sebagai macam mana dalam nasab menjadi haram, macam tu juga dalam penyesuaian jadi haram juga. Dalam penyesuaian juga akan menjadikan haram. Dan kita kata konteks ini kena jaga. Cuma satu benda je tak berlaku, pewarisan harta. Tapi masalah hal ehwal kekeluargaan dan sebagainya, ya, haram. Tapi tak jadilah wali tidak, tapi jadi masalah, jadi tanggungan dan sebagainya, ya, boleh jadi macam tu sekali.
Tapi yang asal pertama dia masalah haram. Maksud dia haram kahwin tadi akan berlaku di antara ibu susu dengan anak susu dengan bapa susu dia. Okay? Kemudian atuk dia, mana-mana macam dan nasab, macam itulah akan haram juga dalam penyusuan. Jadi dengan sebab itu tempoh atau masa berlakunya penyusuan tadi perlu diketahui. Mana berapa lama diperlukan untuk jadinya anak susu. Okay? Jadi yang jumhur para ulama menyatakan bahawa dia adalah 5 kali kenyang sebagainya. Tapi 5 kali kenyang tu bukan maksud 5 kali kenyang sedawa semuntah-muntah. Tak. Budak tu kan menyusu, kemudian dia berhenti, dia pandang tempat lain, dia menyusu balik. 1. Dia pandang balik 2. Dia alihkan kepala dia 2. Dia berhenti menyusu 3. Mana maksud dia tiap kali dia berhenti betul dia pandang tempat lain, betul dia datang balik. Satu susuan. Itu kira satu, itulah satu penyusuan. That is considered as one susu. Bukan 5 kali. Sehari ni besok pula. Tak ada. Jenuh 5 hari ke tak? Walau sekali je. Sekali hadir. Mana sekali satu majlis je. One session. One session. One session, tapi dalam one session tadi dia split by berapa kali dia berhenti. Every time dia berhenti, dia minum balik. Itu kira satu. Itu sebenarnya 5 kali penyusuan. Orang kita bayangkan 5 kali susu tu 5 kali kenyang. 5 hari. Alah. Itu kena betulkan balik. Maksudnya maksud dia penyusuan yang menjadikan haram tu adalah penyusuan macam tu. Madai dengan apa? Pasal ini penting Pasal kadang-kadang ada berlaku dalam para sahabat dahulu, ada orang diceraikan, dipisahkan daripada isteri dia kerana ada wanita menyaksikan bahawa dia telah menyusu dengan wanita yang sama. Engkau telah disusu kau oleh orang sekian. Seorang wanita je datang. Maka penyaksian wanita tersebut diterima pakai. Pasal tempat ni ada berkaitan tajuk aurat ataupun maruah pasal tak ada wanita pergi menyusulkan orang daripada orang tunjuk dinyusulkan siapa kan. Jadi bila ada wanita menyaksikan untuk berlakunya kejadian tersebut, maka diterima pakai walaupun penyaksian dia seorang. Ni penyaksian wanita seorang jalan. Bila mana dia menyaksikan untuk seorang lelaki dan seorang wanita telah disusulkan oleh wanita yang sama. Dia jadi saksi. Tak salah. Memang akan diceraikan, dipisahkan mereka berdua. Pada kahwin akan dipisahkan, akan fasah. Kalau dia tak nak cerai, mahkamah akan fasahkan, akan putus, akan rungkaikan perkahwinan berkenaan. Jadi pendapat bahawa penyusuan ni tidak mengharamkan tidak mengharamkan setelah 2 tahun diriwayatkan daripada Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ummu Salamah, Sa'id bin Jubair dan juga Atha dan juga jumhur para ulama. Wahwa dan pendapat ini adalah mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Thawri, Abu Yusuf ni anak murid kepada Abu Hanifah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, Malik dan Malik dan satu riwayat dia. Mereka mengatakan bahawa memang dalam tempoh 2 tahun saja. Selepas 2 tahun penyusuan itu berlaku, umur 3 tahun tak jadi apa. Walau kenyang 10 kali pun tak jadi apa. Okey. Dan berkata Imam Malik rahimahullah, kalau sekiranya bayi tersebut telah makan makanan telah makan makanan kurang daripada 2 tahun umur dia, maka menyusukan dia seorang wanita sesudah dia makan makanan dia berhenti makanan, tidak lagi benda itu akan mengharamkan. Ini pendapat Malik. Adapun dalam mazhab Syafi'i tak, selagi umur tak cecah 2 tahun, selagi itu dia masih lingkungan benda berkenaan. Faham maksud dia pasal masalah umur yang disepakati berkenaan berhenti susu adalah 2 tahun. So sebelum 2 tahun tadi, adakah kalau sekiranya dia dah makan makanan dah start makan kan, ada kan zaman kita sekarang ni doktor suruh bagi suplemen, bukan suplemen, apa dia kata, kadang-kadang dia sahaja bagi makan. Dia macam ni lah, satu benda kena ingat, kalau budak tak ada gigi jangan bagi makan daripada pelik. 6 bulan 6 bulan tak boleh, jangan. Pasal kalau dia kata start macam tu saja dan budak tu makan benda keras, dia macam ni lah, nak fahamkan satu benda, bila tak ada gigi itu maksud dia badan dia tak boleh nak hadamkan lagi. Allah Ta'ala takkan bagi pada badan manusia tadi kecuali apa yang dah cukup untuk dia. Faham? Pasal asid perut dia dan sebagainya akan mula betul bila sesuai dengan badan dia. Bila start dia ada gigi geraham, bukan gigi depan kira gigi geraham. Bila start dia gigi geraham, dan masa dia boleh mengunyah. Bagilah makan keras sangat. Nak bagi. Tapi kalau dia kata sebelum dia tempoh tersebut, susu saja. Tapi doktor kata, ambil. Dia cakap macam mana kan? Orang nak ambil doktor sangat. Tapi benda ni pasal Allah Ta'ala jadikan kesesuaian. Tak patut pakai, tak patut guna, Allah Ta'ala tak bagi. Mana dah patut guna, boleh pakai, dan Allah Ta'ala akan berikan dia gigi. Kan masa nak berjalan pasal tulang dia. Contoh macam sebelum daripada tempoh bayi daripada bawah tu, tak diberikan berjalan. Sebab apa? Sebab dia punya tulang tak fully develop.
untuk memanjang dan besar. Kalau dia kata tulang dia keras sejak kecil, tak besar-besar ada besar tu. Tulang dia lembut. Ketika awal tulang dia lembut. Jadi selagi development tulang tak selesai, jangan macam kenapa tak boleh jalan awal lah, tulang tak siap lagi lah tu. Relax lah. Ni kita kata macam kenapa dia buat? Tak. Satu benda kita tak bagi. Kan asyik mak abang nampak budak tu pegang, jangan jatuh. Nanti budak tu diam lah, tak jalan dah lah. Itu satu benda. Jadi konsep gigi tak ada tu, check situ. Kalau ada geraham dah, bagilah makan. Dan normally benda tadi akan timbul lepas daripada umur 2 tahun. Sebelum 2 tahun tak ada gigi geraham. Gigi depan tu adalah keluar sebatang, 2 batang kan. Tapi yang dia kata gigi geraham tak ada. So dengan sebab itu untuk mengunyah kena benda berkenaan. Tapi doktor zaman sekarang ni kadang yelah, bukan burukkan doktor, tapi ada macam zaman kita sekarang semua kan penjagaan. Everything is penjagaan. So kalau dia kata doktor tu endorse satu benda, dapat duit. Doktor tu dia kata sekian, dapat duit. Bahkan sebahagian tempat dia boleh kata awal-awal tu dia bagi susu formula. Dia nak masukkan dalam bil. Budak tu beranak kan, anak budak tu beranak, mak dia beranak, budak tersebut. Jadi doktor tu pergi sumbat dekat dalam bil tu susu formula bagi. Alasan kan tak cukup susu. Ini masalah juga. Bagi mak tu makan lah. Bagi mak tu makan, susu akan banyak lah. Bagi anak tu makan, jadi lain lah pula. Jadi mak tu akan berhenti, penyesuaian dia akan kurang. Pasal dia banyak benda berkaitan dengan macam masalah pegang, mak tu pegang anak tadi dan sebagainya. Dia merangsang untuk susu tu keluar. Dia sepatut macam tu. Bukannya pergi bagi doktor. Nak nyusul je, anda ambil. Kan last sekali budak tu suka dengan lembu, ni salahkan orang lain. Pasal tak suka dengan mak. Okey. Jadi konsep penyesuaian tu kena jaga. Jadi memang bawah umur daripada 2 tahun, cuma Imam Malik kata kalau dia start dah makan benda lain, maka di sisi Imam Malik tak boleh dah. Dikata budak tu dah mula makan tak lagi menyusu badan dengan mak dia, maka dia dah boleh dikira sebagai budak tu telah putus susu. Putus susu walaupun umur dia kurang daripada 2 tahun, maka lepas tu kalau dia menyusu katakan setahun setengah ke, setahun sebulan ke, macam tadi akak kata 6 bulan kan, 6 bulan dah start bagi makan dan sebagainya, lepas tu dia berhenti menyusu badan mak dia, maka automatik dekat situ dikira sebagai apa? Telah putus susu. Dan kalau dia menyusu lepas tu dengan wanita-wanita mana, Imam Malik kata tak jadi apa. Tapi mazhab yang lain jumhur mengatakan bahawa selagi mana tidak dia umur kurang daripada tu, dia tidak dikira sebagai telah putus makan, telah putus susu. Bahkan dia akan terus mendapat hukum. Kalau dia menyusu kurang 2 tahun umur dia menyusu, maka dia akan diharamkanlah mak susu dia, bapak susu dia sebagainya, dengan cukup syarat 5 kali. 5 kali penyusuan. Jadi 5 kali isap susu, pandang tempat lain, isap susu, pandang tempat lain. Itu satu. Bukannya 5 kali kenyang tu maksud dia 5 hari. Kan? Kena budak tu jenis makan tak kenyang, salah juga. Dia berhenti. Nanti kita makan, minum air je. Kita stop kan, itu 1. Lepas tu kemudian minum lagi 2, macam tu. Faham Baik. Ibu tu tak ada susu, dia 3 kali susu. Lepas tu sambung dengan ibu lain. Ibu tu ibu mana? Ibu yang susu tu ke? Ibu tak kira. Kalau sekali pun tak kira. Kalau kurang daripada 5 kali tak kira. Ini jumhur. Ada kata 3 kali. The shortest period, shortest time ada 3 kali. Ini pencanggahan pendapat. Tapi berdasar pada jumhur para ulama 5 kali. Yang paling selamat lah. Paling selamat 5 kali. 5 kali. 3 kali itu ada ni sikit. Tapi kalau 5 kali itu, maksud dia 5 kali dia betul nyusu balik. Itu kira 1. Okey? Faham Baik. Dia kata kerana dia telah menjadi ketika Imam Malik kata macam tu, kerana budak tadi telah jadi makan dah putus makan, maka tak dikira sebagai budak yang bawah 2 tahun atau lepas fitam. Dan ini diriwayatkan daripada Auza'i dan telah diriwayatkan daripada Umar bahawa bahawa tidak ada pendapat Umar menyatakan dan Ali Umar dan Ali menyatakan tidak ada penyusuan setelah putus susu. Tidak ada penyusuan selepas putus susu. Dah putus susu, penyusuan lepas tu tak dikira, tak valid. Mana kalau nyusulah dia makan tak ada masalah. Tapi masalah yang kita untuk mengharamkan dia punya hubungan dengan mak susu dia sebagainya hanya berlaku kalau anda kata sebelum 2 tahun sebelum dia putus susu. Kalau lepas putus susu benda tadi tak dikira. Tapi jumhur kata tak, 2 tahun. Sebelum 2 tahun Dan barangkali yang dimaksudkan yang dikatakan oleh Ali dan juga Umar dimaksudkan dengan putus susu tak ada 2 tahun. Bukan maksud dia putus susu macam Imam Malik kata setahun berhenti bersusu terus dah kira tak boleh dah. Tak kira, jumhur ulama kata tak kira sama ada dia berhenti putus susu ataupun tidak putus susu. Ini yang dimaksudkan
Dan Imam Malik juga maksudkan mungkin yang ini yang difahami daripada jumhur para ulama. Maksud dia Imam Malik kata dia start je berhenti susu, makan makanan, maka dikira telah putus susu. Tapi ialah zaman kita sekarang ni susu tin, kira susu jugalah. Susu tin kan, masih lagi susu. Dia start makan makanan yang pejal. Itu yang kita katakan berhenti makan susu, makan pejal. Makan kari je kan. Mana tahu ada orang dia bagi makan anak dia kecil-kecil je makan. Dia tak setakat rasa tak ada masalah. Budak tu rasa something Contoh macam ketika Nabi SAW tahnik. Kan Nabi kunyah tamar kami letak dekat langit dia. Tak ada salah. Itu benda-benda macam tu tidak menjadikan kesan apa-apa. Bahkan tidaklah menghilangkan contoh macam dalam masalah taharah. Dalam fiqh berkenaan dengan tajuk taharah, kalau ni kata bayi orang 2 tahun, dia lelaki, kencing, ambil air tu renjis je, tak payah dibasuh. Just take water, renjis, basahkan je. Itu dah madai. Itu bahasa perbuatan Nabi SAW. Jadi jumpa para ulama bahas, adakah budak tu umur kurang 2 tahun saja atau dah makan barang lain. Nah, itu konsep yang berlaku lah. Ada jumhur ulama menyatakan dia makan susu saja, tak makan benda lain. Tapi ialah dalam tahnik kita bagi budak tu rasa manis di atas langit dia tu, yang setengah ahli sains menyatakan bahawa benda tu bagus, kena memberikan boost untuk glukos pada bayi berkenaan, maka dia akan dapat otak dia akan dirangsang. Wallahu alam, kita tahu. Tapi dari segi konsep Islam, ia adalah sebagai satu sunnah. Sunnah kita bagi budak tu rasa manis. Tapi bukanlah kita bagi makan tiap hari. Tiap hari kelik sikit tidak kan. Tak madu lah bagi dia makan madu tiap hari. Salah kan. Jadi bukan masanya. Pasal kadang-kadang budak-budak ni dia punya development badan dia patut macam nak menghadamkan makanan dia, asid badan dia tak sama macam kita lagi. Yang dewasa ni makan tulang hancur. Kan? Tulang masuk ke tulang tu, tulang kan sedut. Beres, tak ada masalah. Bayi tak boleh. Dia tak boleh bagi makan sebarangan. Itu maksud dia. Baik. Dan dalam firman Allah Ta'ala lepas tu, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan ke atas yang dilahirkan untuknya, itu anak berkenaan, apa dia kena buat? Rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, beri rezeki pada wanita-wanita yang menyusukan anak tadi, wa kiswatuh, dan pakaian dia bil ma'ruf, dengan baik. Hatta kalau dah cerai sekalipun. Hatta kalau dah bercerai sekalipun, nafkah berjalan. Nafkah penjagaan anak tadi berjalan. Dia bukan hanya setakat ketika kahwin, ya. Kahwin kena tak bagilah. Ketika kahwin, ya. Ketika bercerai pun, ya lagi. Pasal anak tadi adalah tanggungan si suami, bukan tanggungan si ibu. Macam bila mahkamah hukum wanita yang mengabaikan anak dia, sebenarnya kena cari bapak dia. Bapak dia tu yang kena cari, bukan mak dia. Mak dia tadi dalam Islam ialah kita dalam masalah kerana dia bertanggungjawab nak pegang, kemudian dia neglect, ya kita boleh hukum. Tapi kan dia kata yang bapak lari daripada awal. Mak dia tak ada kita kata mungkin kurang pendidikan dan sebagainya. Jadi dia kurang jaga anak. Mak tak boleh dihukum. Kalau kecuaian mak tadi membawa pada kematian anak, ya. Tapi kalau mak tu tak cuai dan sebagainya, bahkan tak ada duit nak makan, dia makan dulu, anak tak makan, tak ada salah. Tapi lah biasa mak sayang anak, dia akan bagi. Tapi nak kena fahamkan sekarang dalam Islam, wanita tak wajib tanggung siapa. Faham tak? Dengan asas inilah kenapa wanita dapat kita panggil wafaraid kurang daripada lelaki, sebab tak wajib tanggung siapa. Dan sebab itu kita kata dalam konsep ni, yang anak-anak yang dilahirkan tadi, bapa dia yang kena tanggung, bukan mak. Bapa tu yang tanggung. Dan bahkan jumhur para ulama letakkan 7 tahun. Umur 7 tahun ke bawah, maka budak tadi akan automatik kepada ibu berkenaan. Automatik. Kecuali kalau dia kata ibu tu kafir, dan ada kat situ ada banyaklah pendapat yang menyatakan, ada yang menyatakan tetap dibeli oleh ibu yang kafir tadi, ada yang kata tak, diberikan pilihan, disuruh pilih. Dalam hadis Nabi telah datang seorang lelaki, dia berebut dengan isteri dia tadi dalam keadaan telah murtad. Jadi ketika tu budak tu dipegang kan, Nabi pegang dia, Nabi doakan supaya dia pergi. Jadi bapak duduk sini, mak duduk sini. Budak berjalan, waktu tu dah boleh ni kan, bertatih pergi bapak. Nabi apply benda berkenaan. Tapi lah dari segi konsep penjagaan anak, wanita lebih baik pandai jaga anak berbanding lelaki. Kan, wanita anak dia nangis dan sebagainya, dia peluk-peluk lagi. Lelaki, pasal kau menangis kan. Dengan sebab itu kita kata lelaki tak, walaupun lah
bapa dia tu ulama sekalipun, tapi kalau dia kata alim ulama sekalipun, tapi kalau dia kata dalam perebutan anak ni tadi boleh kalah di mahkamah. Kecuali kalau lelaki tu boleh datangkan hujah bahawa isteri dia seorang wanita yang akhlak tak betul ke, duit tak cukup ke dan sebagainya, di situ dia boleh menang. Lain daripada itu takkan menang. Lain dari itu, mahkamah akan menangkan wanita. Tak kira mahkamah sivil atau mahkamah Islam, semua akan menangkan wanita dalam perkara tersebut. Kalau anak kurang 7 tahun. Anak kurang 7 tahun. So, jadi dalam konteks ini, kalau dia kata anak tu dibela oleh si ibu tadi yang telah diceraikan oleh suami dia, selama mana dalam tempoh berkenaan, maka ibu tu tak kahwin lain, maka anak tadi bawah jagaan dia, tapi tanggungan daripada suami. Kalau dia kata wanita tu tukar, ya, macam itulah keadaan ni. Tak, itu kita kata yang timbul tajuk tadi, yang Nabi dalam satu hadis pernah datang, Nabi beri pilihan pada budak tu pilih walaupun kurang 7 tahun. Tapi daripada konsep yang asal, kurang daripada 7 tahun, maka benda tadi akan dinikan kepada isteri. Kepada isteri sebenarnya. Pasal 7 tahun, kalau contoh macam budak tu masih lagi menyusu dan sebagainya, mak dia katakanlah mak dia balik pada agama asal, Kristian masuk Kristian balik, ataupun balik keluar dari Islam, tak boleh kita kata kita pisahkan budak tersebut daripada mak dia atas alasan kerana mak sekian. Pasal di situ konteks kawalan berkenaan dengan apa yang diajarkan, suami boleh kawal lagi, tapi pasal jaminan tanggungan masih daripada dia, bukan pada wanita berkenaan. Itu kita kata kena campur. Dia kena campur, dia kena terlibat dalam pembesaran anak tadi untuk bela tidur dan sebagainya. Ya, wanita tersebut kena ini juga. Dan akidah ni tak dibina setakat kita kata lepas daripada sejak daripada lahir, tak. Kadang-kadang tu dah besar sikit pun ada orang daripada kecil dibesar dalam keluarga imam, dah besar tak guna pun ada juga. Faham tak? Jadi konsep pembetulan akidah tadi tu, kita kata bapak tu boleh struggle lagi lepas tu, dia masih boleh achieve apa benda dia boleh buat dan sebagainya lepas dari itu. Tapi konsep sebelum 7 tahun tak. Bahkan ada Islam, kita kata kita dah ajar anak kita sembahyang pun lepas 7 tahun. Sebelum 7 tahun tadi tak timbul tajuk untuk ajar ke untuk apa ke, let go. Jangan ni lagi. Tapi lepas 7 tahun, ya, start ajar dia. Ajar anak tadi berkenaan dengan Islam dan sebagainya lepas dia faham. Dan umur 7 tahun tu adalah umur faham. Sebab kenapa lepas 7 tahun tadi kita kata kurang 7 tahun, budak tu letak dekat mak dia, tak ada masalah. Lepas 7 tahun dia rebut, tak ada masalah. Kat situ kita kata akan timbul tajuk, kita kata atas dasar akidah ke apa lepas 7 tahun. Kalau sebelum 7 tahun tak akan diserah pada mak yang kafir ke, akan diserah pada dia. Sebab problem dia akan timbul pasal budak tadi, pasal dalam belas kasihan pada budak tersebut, ibu lebih kuat berbanding dengan bapak. Bapak dia sibuk lagi terbang balak dan sebagainya, takkan nak bawa anak dia backpack kat belakang kan? Ataupun bapak naik motor je, letak anak kat backpack. Pernah nampak tak pernah? Ada masuk backpack. Kan? Masuk bakul ada. Ada bakul ada. Masuk backpack benda kepala pula. Dia kata jujur kepala kat belakang kan. Tu masalah juga bawa motor besar. Baik. Jadi pasal memang timbul tajuk makanan budak tersebut, bukan setakat budak tu, mak yang menjaga tadi. Dia kata ke atas yang dilahirkan anak tersebut, nafkah ibu-ibu dan juga pakaian ibu-ibu berkenaan dengan elok. Mana dan ikut kadar lah. Kadar dia, kalau dia beradalah, kalau dia tak beradalah, ikut kadar masing-masing. Iaitu dengan apa yang berlaku kebiasaan adat wanita-wanita tersebut, kebiasaan tersebut pada negeri mereka, dengan tanpa pelampauan, tanpa pengurangan. Tak ada limited sangat, tak adalah melampau sangat. Dah bagi kain kapas, kain kapan tu je, ni pakaian kau. Kan tak boleh lah kan. Apa kebiasaan orang pakai? Mengikut nilai biasa. Kain apa 1 meter apa? 1 meter RM3. 3 ringgit. 300 pun melampau kan. 300 tu nak apa? Nak guling-guling dekat jalan raya. Bukan kan? Maksud dia yang biasalah RM13 ke RM25 ke. Itu yang sesuai. Maksud dia kena bagi macam tu. Bukan hanya setakat makanan, juga pakaian. Ni bapak tu kena, ni tok tanggung walaupun telah cerai. Faham Walau telah cerai, masih kena tanggung. Pasal anak tu dijaga oleh wanita berkenaan. Macam mana Allah Ta'ala nyatakan dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, Allah Ta'ala nyatakan liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaklah menginfakkan setiap mempunyai kelapangan dari kelapangan rezeki dia. Rezeki dia lapanglah. Dan jangan kerana bengang dengan perempuan tu pasal cerai dengan dia pergi sikitkan. Biasanya apa contoh macam kalau dulu tinggal di rumah yang elok, tinggal rumah tepi sungai yang nak roboh. Kau tinggal sini. Dia tak boleh kan.
Dia kena padan dengan apa kadar dia. Kadar ikut kadar dia lah. Yunfiq zu sa'ati min sa'ati. Hendaklah menginfakkan, membelanjakan setiap yang punya kelapangan daripada kelapangan dia. Apa yang dia lapang? Apa yang dia mampu? Kalau dikatakan apa untuk sewa apa dia kemampuan dia adalah rumah yang harga dalam apa 3,000 sebulan bayaran. Dan harga itulah. Apa kelapangan dia? Kalau dia mampu hanya 200 apa dia ikut kadar masing-masing. Jarang, Ustaz. Macam mana? Jarang satu benda lain. Ini Islam kita belajar. Kalau dia kata nak tahu benda, tengok kita ajar generasi yang akan datang. So kadang-kadang benda macam ni tak diajarkan. Kadang-kadang pasal kita tak tahu, nak tunggu ustaz cerita, tak jumpa ustaz. Ustaz ponteng. Kemudian atau kita datang kelas. Jadi bila kita tak tahu apa benda Islam itu yang sepatutnya, jadi tak pernah kita nak ajar anak kita. Macam masalah aurat. Kita tengok anak kita keluar pakai baju tudung, pakai baju ketat, t-shirt, keluar jin, angkat-angkat nampak ketiak. Lepas tu kita macam nak cakap, kita tahu macam ya ke tidak, ya ke tidak. Kita tak ada sebarang idea untuk terangkan, dan kita akan diam. Lepas tu ada pula separuh benda pula kita pula tak senonoh kan. Lagi kita diam. Nanti anak bantai balik, mak cakap tu, mak buat tu. Kan abah tu kan, macam abah hisap rokok, cakap dengan anak jangan hisap rokok. Jenuh tak nak cakap? Jadi konsep dia dalam masa yang sama, maksud dia bila kita ajar anak kita benda baik, benda buruk, benda salah, benda betul, kadang-kadang komentar dia macam bila television kan, dia letak PG-14, PG-16 dan sebagainya kan. Sebenarnya parental guide maksud dia apa? Kena hadir bapa atau mak duduk di situ, terangkan apa yang patut, apa yang salah. Dalam tengok filem tu kan, kenapa dia buat PG tadi? Supaya anda tak boleh saman syarikat. Jadi kalau dia kata anak anda rosak, macam game kan, game yang diorang keluarkan zaman sekarang ni, yang apa, ganas. Zaman dulu kita tengok muka pecah tu kita tak boleh tengok dah. Zaman sekarang tengok wah okay. Kan, jadi anak-anak kita main game macam tu, tapi di awal game tu dia rated berapa. Okay. Dengan rating itu, macam berlaku di media syarikat, diorang kat senapang tembak kawan-kawan kat sekolah. Yang patut kena adalah siapa yang promote benda berkenaan. Antaranya adalah syarikat game tadi. Tapi oleh kerana dia dah buat rating, maka dia lepas ana bari. Ana bari, ini bari mink. Aku berlepas diri daripada kau. Dia lepas. Ini cara sebenarnya, cara korporat melepaskan diri daripada sebarang tanggungjawab. Sebenarnya kerajaan boleh juga kenakan orang, tapi masalah ini cara korporat lepaskan diri. Angkat tangan, kami tak salah. Pasal dah bagi tahu. Kan, itu sebab kenapa dalam konteks ni macam even kalau dia kan apa benda kan, bila kita, internet sekalipun. Kadang macam telefon, kan dia kata mesti berapa tahun ke atas dan sebagainya. Benda tu untuk melepaskan diri je. Sebenarnya kan ikutkan apa, memang kalau anda kata anak kita bawah daripada 18 tahun, dia tekan nombor telefon dan sebagainya. Kalau anda kata contoh macam telefon, on cinta, on sekian kan. Kalau dia buat atas dasar kepenggunaan anak kita yang bawah 18 tahun, kalau dia beli barang apa, kita bikin kedai pulang balik boleh. Tahu tak? Barang anak kita pergi pasar raya beli barang, kita pergi ke pasar raya pulangkan balik, ambil balik duit. Ni benda ni orang banyak orang tak tahu. Sebab apa? Sebab anak kita tak ada kuasa beli yang mutlak. Bawah 18 tahun tak ada kuasa beli mutlak. Tapi lah ayat-ayat keluar di bawah ni, anak-anak yang dapat izin apa. Kalau tak dapat izin apa, soalan siapa tanggungjawab? Mana budak tu faham dia kecil gila bawah tu. Kecil kan. Nak SMS on cinta tu kan bawah tu. Kan on cinta. On benda dia SMS ke on cinta. Bawah tu kecil je. Mana budak tu nampak? Ni macam pajak gadai kan. Kecil bawah tu keluar. Kawan tu baca kat atas, ingatkan barang ada lagi, rupanya tak ada dah. Tu nampak bawah tu. Mana gila kan. Kadang-kadang pelik. Sepatutnya yang tak boleh tu keluarkanlah. Keluarkanlah, bagi tahu. Ini kadang-kadang benda macam ni. Macam ni lah, macam syarikat-syarikat yang jual makanan segera kan. Harga RM9.55 sen. Boleh saman sebenarnya, tapi dia letak bawah kecil bawah tu. Tertakluk pada terma dan syarat. Dia bawah kecil tu. Dia buat bintang kecil bawah. Sebenarnya tak boleh. Salah. Kan, kalau anda kata barang tu sekian, anda tak boleh tambah dah harga sebenarnya. Tapi oleh kerana ada bintang kecil, turun bawah footnote. Barang ni tertakluk pada terma dan syarat. Ini masalah. Jadi dengan sebab itu kita kata macam anak-anak kan, dia didikan dan sebagainya, memang kena hadir, mak bapak kena hadir. Jadi kita kata apa, kalau anda kata contoh macam tadi akak kata mana siapa nak buat benda berkenaan, memang kita ni, tapi kalau sering kita tanam pada anak kita, dia akan jadi. Macam kita kata didik supaya jangan buang sampah merata-rata.
Jadi, saya dah cakap. Kita tegur dia, kita tunjukkan dan sebagainya. Akhirnya dia akan sendiri. Contoh macam kalau dia bangun, pergi betul bangun daripada restoran kan, dia tak bangun tinggal macam tu kursi saja. Dia bangun, dia masuk kursi balik. Itu benda tu bukannya berdasar pada arahan, tapi dia conscious, yang apa, kesedaran yang ada pada dia pasal sebab ditunjukkan. Dan kita kata macam tu lah, benda macam ni kita kata macam masalah apa, nafkah dan sebagainya, kita ajar pada anak kita. Saya ingat ada kawan saya seorang, kawan baik saya kecil. Saya balik belajar, saya sebut tajuk ni lah. Kebetulan kakak-kakak dia ramai yang tak kahwin lagi. Kemudian diorang sebut tajuk ni. Tajuk ni saya katalah, engkau, abang kau, saya kata, dua-dua ni kakak-kakak engkau ni, kalau diorang lapar, diorang tak ada duit dan sekian, kau kena tanggung. Wajib. Bukan sunat, wajib. Isteri engkau tanggung lah. Anak engkau tanggung lah, wajib. Kakak engkau, adik perempuan engkau yang tak kahwin lagi, kalau dia kata sekian, kau kena tanggung. Jadi start from, lepas saya jumpa tu tahun 2005 ke 2007 kot saya jumpa dia. Lepas tu, tapi selepas jumpa tu, kakak dia kata start daripada tahun berkenaan, every time nak raya ke, dia tanya ada sekian kau, tu jangan bayar zakat fitrah, dia datang cari. Dia maksud dia ada attentive. Kan dia tak tahu, kes tak tahu je. Kadang-kadang benda ni pasal tak tahu. Kau diajarkan, semua orang tahu. Dalam Islam kita kata benda ni benda diajarkan. So kalau dia kata mungkin generasi yang atas tak boleh pakai dah, tak boleh guna dah, dan ajar generasi berikutnya. Sebab kenapa kita kata kelas kita buat, memang kita kata kebetulan yang datang hadir orang dewasa. Sebab orang dewasa boleh ajar budak-budak. Kalau yang ajar budak-budak, budak-budak tak boleh ajar orang dewasa. Faham? Jadi konsep didik, Allah Ta'ala nyatakan surah At-Talaq, liyunfiq dhu sa'atin min sa'atih, hendaklah menginfakkan, membelanjakan orang yang punya kelapangan dari kelapangannya. Wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah, dan siapa yang disikitkan rezeki dia, dikadarkan rezeki dia, maka infakkanlah daripada apa yang diberikan kepada dia oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha. Allah tak tanggungkan satu nyawa kecuali apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada dia. Mana apa Allah Ta'ala bagi pada dia, itulah Allah Ta'ala tanya. Dia tak ada benda berkenaan, tak ada harta, Allah Ta'ala tanya berkenaan infak. Dia tak ada mata, tak tanya berkenaan lihat, dosa. Telinga tak ada tanya berkenaan dengar, dosa, tak ada. Dia akan ditanya benda yang diberikan. Jadi bila Allah Ta'ala berikan harta, maka akan ditanya berkenaan dengan pembelanjaan dia macam mana. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra, dan akan menjadikan Allah Ta'ala sesudah kepayahan, Allah Ta'ala akan jadikan kesenangan. Berkata Ad-Dhahhak, apabila menceraikan, seorang lelaki itu menceraikan isteri dia, dan dia ada daripada wanita berkenaan anak, lalu wanita berkenaan menyusulkan untuknya anak tersebut, wajib ke atas si suami tadi atau bapa tadi nafkah isteri berkenaan, nafkah janda dia tu, dan juga pakaian dia dengan elok, dengan baik. Ini kita kata benda-benda yang ini bukan alimony. Dia dalam bahasa Inggeris alimony benda maksud dia. Kalau anak tak ada, alimony ada. Ada juga. Mana ada. Ini kita kata yang menyebabkan pelakon-pelakon Hollywood last sekali bunuh diri kes ni Sehingga dia kahwin Oh tak boleh. Dalam Islam ni tak kena. Jadi sebab kenapa diorang tak kisah nak minta cerai pun. Itu kenapa dalam Islam ni macam ni. Kita tak takutkan orang dengan benda berkenaan, tapi aturan hak tadi menjadikan orang tu fikir 10 kali. Apa dia nak buat, apa dia nak sekian, tindakan dia akan fikir. Macam lelaki lah nak menceraikan isteri, dia ada tindakan. Allah Ta'ala akan suruh bagi dengan konsekuensi benda tersebut, dia akan fikir banyak kali untuk buat benda berkenaan. Jadi macam perceraian, sama ada isteri minta pada suami, suami minta pada isteri. Kalau suami isteri tadi minta pada suami dia cerai, so dia kena fikirkan juga masa depan dia ke mana. Yang fikir macam aku tengok dalam tu ada perempuan tu jadi janda, elok je, jadi usahawan berjaya. Dia kena idea dia kena pelik dalam Islam dalam ni. Pasal kita kata pasal memang yalah, manusia ni dia dengan contoh orang lain dia akan dapat contoh. Tapi dalam masa sama tak bolehlah apply orang lain punya kisah pada diri awak. Kan? Orang tu mungkin berjaya, itu rezeki dia. Awak tu belum tentu lagi. Jangan fikir mudah-mudah aja. Kalau dia kata contoh macam yang dalam kes Khuluk kita bincang itu, perempuan tu dah tak nak sangat dah. Sampai dia kata, engkau cakap berapa aku bayar. Macam tu sekali kan, dia kata, engkau cakap apa aku bayar. Dia macam tu sekali kita kata apa yang Khuluk mana dia bertebus balik perkahwinan dia nak cerai daripada suami berkenaan. Itu konsep yang lain. Adapun dalam masalah biasa ni, seorang wanita tadi kena fikirkan, kan, umur meningkat dan sebagainya, minta cerai, kenapa? Apa sebab dia? Kena fikirkan banyak. Dia kata tak handsome dah macam dulu dia handsome. Dia masalah lah, memang semua dah tak handsome dah lepas tempoh tertentu. Kan? Tidak lagi apa boleh banyak pokok. Dulu dia banyak pokok ambil buah mangga untuk saya, buah pelam. Kan? Selalu lelaki berperangai.
Ya betul. Ni macam marah je kenapa? Apa sebab ni? Relax lah. Jangan tu. Relax lah. Dia pasal kisah dia macam ni. Apa benda ni kita balik kepada asas. Maksud dia pasal di Amerika Syarikat perceraian tinggi. Sebab apa? Sebab ni. Bila dia kata ada hak, wanita tadi lepas dia cerai, suami tu tak kena bayar. Dan sampai ke kes yang jadi kes macam yang Robin Williams yang pelakon tu kan, pelawak, bagi orang gelak tapi dia sengsara. Kata, tapi antara benda paling besar menyebabkan dia bunuh diri adalah sebab dia ni. Dia kena tanggung bini dia juta. Memanglah kita kata apa kekayaan dia dan sebagainya. Ni diorang pakai logik. Dia kata kalau orang tak kahwin, dia tak boleh, tak siapa jaga rumah dia. Kalau tak jaga rumah dia, maka tak boleh dia kerja lagi. Kalau tak kerja lagi, maka dia tak kaya. Jadi sebahagian kekayaan dia milik bini dia. Dia cakap macam tu. Dalam Islam tu sebab kita kat Malaysia pun harta pencarian ni timbul bila kes datuk-datuk ni suka kahwin banyak. Maka diorang push undang-undang, kalau datuk kahwin banyak akan dinikan separuh harta dia. Tak boleh. Kan benda memang milik dia lah. Benda milik isteri lah. Kalau isteri tu memang sama-sama bayar rumah, memang rumah tu dibayar, sama-sama bini tu ada duit sendiri, gaji sendiri dan sebagainya. Ya, harta sepencarian pecahkan. Jumlah aset rumah tadi boleh dipecahkan. Tapi kalau sekiranya memang suami itu je kerja, dia tak kerja, kenapa nak tuntut juga? Sepencarian dia kalau dia gajikan maid dia ganak nak? Tak nak pula kan? Nampak perempuan banyak dalam rumah. Takut. Tak. Tu masalah dia. Tu konsep dia kena faham pasal tak betul. Itu yang kita kata masalah kat sini. Satu part kena sacrifice, satu part dia kena ambil. Give and take. Kalau dia kata contoh macam menjaga anak tadi tak cukup, anak kata nakkan bayaran, cakap pada suami. Have to say to him. Yang mana dalam Islam tu sebab kenapa dalam konteks ini wanita tadi kalau dia minta bayaran, nak susukan anak minta bayaran, suami kena bayar. Suami kena bayar. Tapi dah berumur tak payahlah minta dah. Dah lepas ni akan datang. Okey, faham? So kalau suami kena faham bahawa penjagaan isteri pada anak tadi, nafkah harian dia, nafkah bulanan dia, apa dia nak beli dan sebagainya, pakai benda tu kena ada. Dia kena suami pergi kat luar makan kat hotel, bini makan ikan masin. Tak boleh lah macam tu. Kan dia kena bagi makan. Bila Nabi kata engkau bagi dia makan bila engkau makan, engkau beri dia pakai bila engkau pakai. So kena konteks yang sama. Maksud dia apa yang sesuai dengan wanita berkenaan. Tu macam di Saudi Arabia bila dikatakan apa wanita tak boleh driving kereta, tapi suami kena provide driver. Bukan driver, tukang kebun lagi. Bukan kebun lagi, tukang cuci rumah lagi. Semua mesti. Yang tu saya ceritakan itu, saya kata dalam kelas yang lain, saya kata rupanya yang tak boleh perempuan ni bawa kenderaan di Saudi Arabia, yang pertahankan tajuk ni wanita juga. Dia ada satu rancangan dekat televisyen Saudi, perempuan tu buka jambul. Dalam televisyen BBC tangkap gambar tu buka jambul tu buka. Tapi dia cakap macam mana? Ada satu rancangan dia wanita ni jadi pengacara. Dia kata my guardian knows best. Mana penjaga saya tahu apa yang baik. Okey. Jadi dalam perbahasan dia, jadi wanita yang kan perempuan BBC kan soal. Dia jawablah. So in the end dia kata apa? Dia kata kalaulah wanita Saudi telah bersedia masuk penjara dengan kesalahan dia buat, pasal kalau dia orang tak boleh penjara. Untuk wanita tadi guardian akan bayar denda berapa, dia tak boleh masuk penjara. Aib. Perempuan tadi masuk penjara dengan yang jaga oleh jantan lain, mana boleh? Kan dikurung, tak boleh. Benda tu tak boleh, takkan dibenarkan. Kecuali kalau bunuh orang, dan bunuh terus. Ya, dia kena bunuh. Kalau dia kata tak bunuh orang, selain daripada bunuh dan sebagainya, selain daripada benda berkenaan, kita kata dia buat kesalahan jalan raya, langgar orang dan sebagainya, atau sekian. Kalau dalam di Saudi Arabia, dia boleh penjarakan lelaki tak? Penjara berapa sekian. Wanita tak boleh penjara. So whenever tak boleh dipenjarakan, then you are not ready untuk apa? Untuk bawa. Dia kata take care yourself. Kalau dia kata awak tak boleh nak pertahankan diri awak sendiri, macam mana awak nak bawa? Dia kata kalau dia kata wanita Saudi telah bersedia masuk penjara, dan boleh. Saya sokong dia bawa kereta, dia kata. Ini ke wanita cakap tadi BBC. Wanita BBC senyap. Pasal dekat situ dan dia cakap degatlah. Wanita dia kata apa orang-orang barat ni dia kata tak jaga perempuan negara dia orang, sibuk nak jaga negara orang lain. Kan faham tak? Negara dia orang kan, wanita dijual didagangkan, dia sibuk datang negara orang, apa ni? Hak asasi. Apa ni? Negara dia tak cukup. Di Amerika Syarikat gaji wanita dengan lelaki tak sama. Tahu tak? Dan tahu angguk lah, yang tak tahu. Yang tak tahu pun angguk juga. Okey. Dia orang tak ada gaji yang sama. Sibuk pergi negara orang, tak hak sama hak.
tak sama taraf. Negara dia tak dapat lagi. Pelik, faham tak? Dalam kita umat Islam kita tak macam di Saudi Arabia kalau kata pensyarah wanita lepasan ada master 20,000, lelaki 20,000, perempuan 20,000, tak ada beza. Tu konsep yang kena faham betul. Jadi wanita ni diberikan Allah Taala kurang tugasan, kurang kerja, tapi kena faham jugalah. Memang dikatakan dia jaga anak, betul. Tapi kalau dia kata tanggungan dan sebagainya datang kan, masuk birthday to you, gelang, birthday to you, rantai, birthday to you, sekian kan. Itu maid tak dapat. Kalau upah maid tak dapat hadiah-hadiah tu. Kan, anniversary lah, jenis sekian lah sebagainya. Itu konsep je lah. Jadi kita kata selain daripada tu, Allah Ta'ala jadikan wanita dia lebih penyayang daripada lelaki, tu je. Dia lelaki ni boleh buang anak tanpa ni. Anak degil tengah cakap halau rumah, lelaki keras hati boleh tutup mata jalan. Perempuan tak boleh. Anak dia penyayang pun dia masih lagi sayang. Kalau boleh lepaskan. Tu beza dia Allah Ta'ala jadikan. Dengan sebab itu dia terkurang sikit. Perempuan tak ada berkira sangat berkenaan menjaga anak. Tapi berkenaan dengan benda lain mungkin dikira. Okay, tapi berkenaan jaga anak perempuan tak berkira. Dia tak kisah sangat. Tapi untuk kita dalam konteks ini tidak timbul tajuk untuk dibahagikan harta tadi dengan tajuk itu. Kalau pampasan kerana contoh macam ketika tempoh perceraian berlaku, nafkah tak dapat, yes, tuntutlah. Benda tu tuntutan berlaku. Tapi masalah lepas bercerai masih dia kena tuntut juga. Ataupun harta sepercarian kena bahagi dua. Harta kan. Memang perempuan tu dia bukannya tuan punya harta. Kalau dia tuan punya harta je. Contoh macam katakanlah syarikat di bina syarikat, modal separuh tu milik wanita berkenaan. Yes, bahagikanlah. Kalau kereta tu bagi dua, keratlah dua, bagi dua. Kan? Betul. Itu konsep dia. Tapi kalau bukan dia, dia tak timbul tajuk. Tak timbul tajuk untuk alimony tu makan tanpa sebab. Tu kita makan dengan batil. Dan konsep itu kena jaga juga. Kita tak boleh ambil harta orang dengan batil. Soalannya, adakah itu hak? Soalan adakah itu hak? Dan contoh macam kita kata semua orang akan timbulkan. Anak akan timbulkan bila dia dah dewasa, dia kata saya lah yang mengembirakan bapak saya kecil-kecil dahulu. Kalau tanpa saya datang dahulu, bapak saya balik rumah pening kepala. Tengok saya gurau-gurau dan bapak saya senang hati. Maka dia boleh pergi kerja lagi besok pagi. Maka saya nak separuh daripada harta bapak saya jadi milik saya. Kan? Nak reasoning, macam-macam boleh reason. Jiran kita, saya lah jadi jiran yang baik. Faham tak? Dah reason macam tu, macam-macam orang ada datang. Bukan saya isteri dekat jaga anak. Nanti orang polis pun ada hak pada harta kita. Saya lah yang melancarkan trafik pagi untuk dia pergi kerja. Kan? Kan ada dalam, tak tahu baca surat khabar tu, kes dia hakim tu bagi harta tu dekat wife dia sebab hakim tu cakap kalau tak ada pertolongan wife dia tu ke itulah tajuk dia. Benda tu timbul tahun 90-an. Bila mana sebenarnya dalam Islam tak ada. Benda tu timbul sebab ada banyak data-data ni takut suami kahwin lagi. Jadi dengan dikahwin baru dikurangkanlah Dok, saya ada item khusus tunjuk pembahagian harta tu. Kalau the first wife cakaplah 20 tahun kahwin, tapi lelaki matilah kan. Jadi dia kata yang 20 tahun ni dia akan kira the income yang derive harta daripada waktu tu. Habis second wife ni masuk 10 tahun kemudian. Jadi dia akan kira sepencari. Oh tak, bukan macam tu, tak ada. Pasal tu tajuk yang kita tanya sekarang ni, tajuk dia adalah adakah bini tu contribute dalam pembayaran? Adakah perempuan tu ada duit sendiri? Bukan masalah duit suami dia bagi pusing balik tu tak kira. Kalau suami tu bukan sadukan kan, I bagi duit sekian banyak, lepas tu bini tu gunakan benda-benda tak kira yang tu. Yang dikira adalah kalau dia income, dia kerja sendiri. Dia invest dan masuklah. Kalau tak invest tak ada, tak timbul tajuk. Tapi the topik yang discussion masa tu is dia tak kerja, isteri dia. Ya. Okay, tapi dia take care of everything and tak dapat bayaran daripada suami. Itu sebab saya kata nafkah bulanan dia yang suami bayar, bagi makan, beli sikit. Macam mana? Habis tu dia kebuluran, dia kutip dia kat mana? Itu makan agaknya macam biasa. Macam biasa. Tak, itu masalah dia sekarang. Tajuk tak timbul tajuk di situ. Dia kan kerjaya. Adakah anda fikir anda kahwin tu adalah kerjaya? Apa kerjaya awak? Saya kahwin. Bukan kan? Dia macam ni, macam orang bawah tanggungan. Dia panggil orang bawah tanggungan. Contoh macam anak yatim, bawah tanggungan. Dia akan diberi makan ikut apa yang makan lah. Tapi tak dikatakan gaji. Tak, macam tadi kan, isi jadi sekian-sekian. Anak tak boleh cakap sama saya tolong mak saya pergi ke kedai, kalau dia kata saya tak pergi kedai maka mak saya tak boleh masak. Bapa saya makan dan suka hati sebab saya pergi ke kedai. So saya pun ada
Tak Ustaz, saya ada dengar dalam rancangan Ustazah ni cakap dia orang ni kaya lah, very kaya. Jadi isteri dia ni dia ambil pembahagian harta sedikit. Tetapi after dia evaluate, anak dia sudah dapat banyak. Tapi bila dia attend Ustazah dia khusus, they found out that the wife, isteri dia, actually masa suami tu meninggal, dia patut ambil dulu harta sepencarian. Tak boleh. Lepas tu balance tu baru. Salah. Jadi dia jadi dia kata boleh bawa kes di balik. Salah. Tetapi tapi yang dapat tu anak-anak dia. Jadi dia kata saya reda. Tak, bukan. Masalah anak dapat tadi tu sebab anak dapat, mak sakit, mak sekian, anak wajib tanggung. Kalau dia kata pusingan dia sini. Pusingan dia ingat. Tengok sini. Tak. Pusingan dia, masalah tadilah. Masalah anak, kata kita ada anak perempuan. Anak perempuan kita jaga mak. Anak lelaki tu dapat lebih. Logik akal kita macam bahala pula. Kan kakak tu yang jaga kan. Si kakak jaga mak, duduk jaga mak, mandikan mak sebagainya. Pak, mak mati. Sejuta, abang dapat 2, adik dapat 1. Jadi orang kata adil. Sebenarnya kalau kakak tu makan habis duit dia, kemudian tak ada duit, lelaki ni wajib bagi. Ini masalah tanggungan dalam Islam. Siapa tanggung siapa kan jaga. Jadi harta sepencarian tak wujud. Tidak wujud. Tidak pernah wujud sebenarnya. Kalau tidak habislah mak dia curi dia. Agaknya masa suami tu hidup, apa benda kena tukar nama bini lah. Kalau benda tu ada dan bagi tahu dengan betul. Kalau tidak, anda makan haram. Kalau dah meninggal tu dah. Tak, bukan. Benda tu tajuk asal. Kalau letak nama sekalipun. Macam tu ada kes ada orang saya. Dia kata apa? Dia kata ini, si bapa nak beli rumah tapi umur dah lewat. Maka nak buat bank tak boleh. So dia pakai nama kakak. Guna nama kakak. Tapi semua orang tahu rumah itu bukan kakak punya. Ada nama saja. Dan jadi dalam konteks itu, tiba-tiba bapa mati. Kakak kata macam, ini aku punya. Salah, tak boleh. Macam tu dengan masalah nama dengan isteri tadi. Nama dengan isteri. Ada orang yang kalau dia kata hadiah, itu hadiah. Kalau bukan hadiah, jangan anggap hadiah. Ataupun macam ini Ustaz. Katalah masa muda-muda naik motor, popok-popok, lepas tu ada 2 tahun kaya raya. Selama ni bini tak kerja lah benda lah. So sama-sama bini tolong dia. Lepas tu bila dah 20 tahun kaya raya-raya, lepas tu dia pun kahwin lain. Lepas tu dia meninggal, tak ada tulis wasiat. Habis tu macam mana ni wife pertama ni? First thing first, tajuk ni kan in detail dalam Al-Quran Karim memang disebutkan pembahagian harta tadi telah dinyatakan. Dia tak boleh timbul tajuk maka kalau dia kata andai katalah macam ni Kak. Andai katalah dibayar akak semua sekali apa yang akak kerjakan dengan suami. Maksudnya apa benda letih akak, penat akak dengan suami dibayar dengan ringgit. Tapi akhirat tak ada pahala langsung. Nak ke? That's the problem. Kena faham tau. Dia ada beza. Masalah benda ni contoh macam suami kan. Dia nak benda tadi hanya duit saja, material saja. Tak boleh. That's why half of the perkahwinan tadi tu bukan masalah material. Dia masalah pahala. Kalau material semata-mata dan wanita tadi tak payah layan suami pun tak apa. Kena ada beza kat situ. Pasal saya dikata jaga rumah, jaga sekian, betul. Tapi anak akan masuk juga. Anak kata, kerana saya datanglah saya mengambilkan bapak saya. Saya kata orang gelak kan. Tapi reason ni dia ada tak? Kalau dekat US menang tu. US pakai lawyer terror, menang. Pasal anak tadi tuntut harta. So jadi harta sepencarian tak wujud. Tak ada dalam Islam. Tak ada, tak wujud. Macam kisah yang kita baca berkenaan hadiah Nabi SAW. Macam Fatimah binti Qais ke yang kisah wanita yang diceraikan. Tak ada tuntutan harta lain. Apa yang ada ketika tu gitu. Apa yang dia bagi mahar. Apa dia hadiah. Selain daripada itu tak boleh tuntut. Contoh Ustaz, kalau macam kat kampung saya tu orang Felda ni, so bulanan dalam 2,000 lah government kasih. Lepas tu tanah pendapatan tu memang suami je lah yang boleh ambil. Terus lepas tu tapi suami ni kinda abuse. Dia tak kasih, dia ni dia berjoli gitu. Terus lepas tu yang pegawai tu kata kalau wife tu nak bagi 2, dia kata pergi minta pejabat dekat mahkamah. Terus minta macam kongsi harta sepencarian. Minta kongsi harta sepencarian tak mana ada. Pendapat tu. Tak ada. Kalau dia kata nak pendapatan tadi kan, pasal nama atas nama penama siapa? Kena faham tak? Nama suami. Dan masalah kat situ. Macam nak akak, contoh macam saya ada kereta, akak nak kongsi kereta saya. Mana boleh? Kecuali akak datang kan, Kecuali akak datang kan, saya bayar.
saya sekian, akak tulis modal akak berapa sekian-sekian sebagainya, di situ baru valid untuk apply pada mahkamah. Kalau dah masuk kalau dah Felda, dia nama suami tu. Itu masalah, itu tajuk situ. Kalau dia kata bini tu pandai, masukkan nama dua-dua. Tak boleh. Nah, itu tajuk sekarang ni. Tak, masalah tak boleh satu benda. Masalah kedua, Kak, kena faham. Nama, saya jumpa ada orang, bukan di opposite. Akak kata macam tu kan. Di opposite saya jumpa orang yang bini dia zalimi, ambil semua harta, tak tinggal langsung pada dia. Pernah ada juga. Ini betul ni, ini fakta. Saya dah ajak datang sini. Dia buka syarikat. Cerita dia ni, diorang asalnya macam lah miskin dan sebagainya, lelaki ni bekerja dengan diorang. Kemudian dia buka syarikat ambil ni cleaning untuk hospital. So kontrak banyak Kak. Bawa kereta mahal besar sebagainya. Dia kata ustaz ketika tu inilah. Lepas tu sekali kan berlaku perpisahan ni antara dengan isteri dia, tapi nama syarikat tu memang letak nama bini dia. Dia tinggal macam tu je. Bini tak ada macam alamak ni half you punya. Padahal modal buka syarikat tu modal dia. Dia jual tanah dekat Johor. Itu ada kisah macam tu. Jangan cerita Felda akak, saya ada kisah saya Kak. Akak cerita Felda akak, saya ada cerita saya. So konsep dia bukan macam tu. Maksud dia mana-mana keadaan sekalipun, kalau makan dengan haram. Tu konsep dia, jangan ambil harta yang bukan milik kita. Suami jangan ambil harta bini, bini yang ambil harta suami tanpa hak. Oh, jadinya bila suami tu meninggal, kita buat faraid. Ya. Memang perintah Allah Ta'ala, bukan perintah saya. Istilah tak ada. Pasal konsep harta sepercarian ni yang saya perhatikan timbul tahun 90-an ke atas, 94, 95, 96 tu, ketika tu yang kes timbul, tajuk datuk-datuk ni kahwin banyak sebagainya, Datin minta lari. Jadi dia tak nak pergi kosong. So apa dia? Ambil separuh dari tu. Jadi itu undang-undang yang berlaku. Undang-undang tu baru Kak. Undang-undang harta sepercarian ni berlaku baru lagi. So Ustaz, kalau dalam kes tu undang-undang Malaysia laksanakan benda tu. Tak, dia kena tengok sini. Siapa lawyer pandai. Haram sungguh haram. Confirm haram. Mahkamah tak boleh halalkan benda haram. Konsep itu kena faham. Dia biarpun saya ustaz mana sekalipun kata halal, kalau benda tu haram. Walaupun dalam mahkamah syariah. Walau mahkamah syariah sekalipun. Jadi banyak tak macam ni. Walau mahkamah syariah. Ini saya ajar ni. Jadi dengan tu bagi tahu pada anak-anak lelaki atau perempuan, bagi tahu pada dia apa hak kamu, apa bukan hak kamu. Jangan sampai dia pakai undang-undang Amerika Syarikat, dia saman lelaki tu tadi sampai ni, lepas tu lelaki tu bunuh diri. Macam kes pelakon tadi. Itu konsep dia. Pasal dengan sebab ini kita kata tanggungan berjalan. Mana lelaki tadi tengah tanggung isteri selama mana ada anak tadi. Perempuan tu kahwin orang lain, anak tadi automatik dia ambil balik. Jangan biar kat situ. Bahkan tak boleh biar kat situ. Sebab apa? Nanti suami yang baru kahwin tadi akan terpaksa tanggung bini yang baru tu dan anak-anak dia. Mana boleh? Kalau tanggungan mesti masuk. Tapi kalau masuk dua pula, double pula. Faham tak? Jadi dia konflik kat situ. Dia kena tanggung wanita jaga anak dia, sedangkan wanita tu telah berkahwin lain. Tak. Dia terus ambil anak dia. Itu konsep dia. Yang kita kena faham. Jadi dalam konsep berkenaan dengan tajuk wanita penyusuan tadi, memang kita kata dekat situ kena berlaku untuk pembahagian tadi. Dia kata Allah nyatakan la tudarra walatun biwaladiha, tidak dimudaratkan walidah si ibu ibu yang melahirkan biwaladiha dengan anak dia. Itu tidak ditolak dia daripadanya daripada wanita tadi untuk dimudaratkan dengannya bapa tadi dan mendidik dan sebagainya, tak boleh. Tapi dalam sama tidak pula jadi bebankan dia. Okey? Dan dikata bukanlah untuk lelaki tadi untuk menolak kepada si isteri tadi sehingga supaya mesti susukan anak ni. Tak. Mesti susukan anak. Tak. Mana atas wanita tadi tak ada diserah pada lelaki tadi. Bela. Dia tak boleh tu. Tapi dalam sama dia juga tak adalah lelaki dia boleh paksa dia untuk membayar mesti panggil lelaki terpaksa dia untuk menyusukan anak tadi pun tak boleh juga. Jadi dia kata di atas ini seumpama mana yang ke atas si bapa tadi dia kata okey, kemudian sesudah dia kata cuma ba'da hadzal rafuha. Okey. Baik. Jadi lepas daripada keadaan tersebut boleh untuk wanita tadi. Daripada dan wanita tadi bila masa dia boleh berhenti. Dia kata pada suami tadi, I tak nak jaga anak dah. Anytime. Boleh bila masa saja dia berhenti daripada tanggungan berkenaan. Dia bukanlah benda tersebut kita kata just apply untuk kita kata mesti 2 tahun, tak. Terpulang pada dia. Kalau dia kata malas nak jaga anak, tak kisah. Tapi orang akan cakap bukanlah mak apa dia tak nak jaga anak. Tapi sebenarnya macam tu. Memang dia tidak dipertanggungkan ke atas dia.
Yang ini kena faham. Tu sebab kenapa jadi kes yang baru ni, yang apa, wanita tu kerana abaikan anak kan, ada saman dan sebagainya, masuk penjara berbulan dah. Okey, sebenarnya bapa dia kena cari dulu. Pasal atas bapa tadi adalah penjagaan yang sebenar, bukan atas ibu tadi. Memanglah ibu tadi kita kata dengan yalah, orang kata mak apa, itu dia, tapi Islam tak pernah pertanggungan dia untuk jaga anak tersebut. Suami tu dah meninggal kan? Kalau suami tu dah meninggal, adik-beradik suami berkenaan, bapa suami berkenaan, automatik kena take over. Bukan duk diam pejam mata je, lantakkan kau lah, aku menyampakkan kau. Kau anak aku kahwin dengan kau dulu, aku tak suka pun. Tak boleh. Tapi tu terbuat. Itu yang kita kata dalam konsep tadi sekarang ni. Kucing pun boleh. Iya, kucing pun boleh, kucing makan anak pun ada, Kak. Akak bagi cerita balik. Ada mak kucing yang makan anak sendiri pun ada. Jangan ni sangat. Maksudnya banding kucing lah. Okey. Akak bagi, saya bagi. Jadi konsep dia saya tahu pasal memang betul dia salah kerana dari segi kemanusiaan. Kemanusiaan dia salah. Tapi dari segi masalah tanggungan, bukan tanggungan dia pun. From the start. Keluarga budak-budak tu cacat ke, keluarga lelaki berkenaan. Keluarga si bapa tu kena take over. Bukan berlepas perempuan tu lantak engkau lah. Tak boleh. Haram. Ini kena faham. Pasal menanggung kepada dia. Tak boleh si ibu tu dimudaratkan dengan anak dia. Dia pula kena mudarat kerana anak dia. Mana boleh? Dan yang bapa pula tak boleh dimudaratkan dengan apa? Dengan anak dia juga. Jadi kita kata pemudaratan anak terlahir dimudaratkan dengan yang bapa atau dengan mudaratkan dengan yang mak. Okey? Pun tak boleh juga. Tak boleh, dua-dua tak boleh. Maksudnya benda budak tadi dan jagaan. Bapa tu jaga dengan tanggungan. Tapi dalam masalah ibu tadi, kalau tak ada kemampuan sebagainya dan tak nak jaga, tak ada masalah, lepaskan, let go. Tak salah pun dia dia kahwin dengan lain. Bahkan zaman Nabi SAW dahulu, macam apa Anas bin Malik kan, mak dia kan, Ummu Sulaim, mak dia memang terkenal, tapi mak dia kahwin dengan orang lain dan sebagainya. Dia duduk dengan keluarga Rasulullah, dia jaga, jadi khadam Rasulullah SAW. Tak pernah timbul masalah. Dia kata mak dia nak kahwin dengan orang lain, tinggal anak kahwin kat Rasulullah. Kalau kita kan tak timbul tajuk pun. Macam dalam kes saya dulu kan, saya minta cerai taklik lah. Saya ada dua anak. Satu anak yang nombor 2 tu umur dia masa tu 6 bulan. Terus Nombor yang pertama tu 2 tahun. Terus Masa tu kerja tak ni. Jadinya bila mahkamah tanya, yang pertama tu sepatutnya dulu saya kena ambil lah, tapi saya tak mampu. Jadi saya kata saya ambil yang kecil tu. Yang pertama tu bayi dekat nama bekas mak mertua. Okey. Saya memang tak minta nafkah, memang saya cakap saya tak nak. Ni lah. Jadinya bila anak tu umur 10 tahun yang pertama tu, saya nak ambil sebab dia dah kahwin masa tu. Dia tak kasi lah. Dia kata dia belalah tapi the thing masa tu saya tak mampu. Okey. Lepas tu tapi yang dia memang tak pernah tanggung yang lagi. Saya nak minta lah, tapi bagi saya sebab dia punya background macam pandai agama apa ni. Okey. Lepas tu dia tak pernah bagi. Jadinya dalam kes macam gitu, lepas tu bila anak situ dah besar, dia macam lain, macam dah ni lah, jadi macam tanggungjawab saya ke macam okey, sekejap. Okey, first thing first. Okey, tajuk awal tadi macam mana anak tadi kan. Okey, memang automatik sebenarnya balik pada mertua sebenarnya. Mana keluarga suami. Keluarga suami itu diorang jaga, confirm tajuk tersebut. Kalau dia kata suami tak boleh jaga, memang keluarga dia automatic take over. Dalam masa yang sama, masalah akak tak boleh tanggung siapa pun. Kalau akak serah semua sekali anak pada diorang pun tak ada masalah. Akak nak bela tak ada masalah. Okey, jadi konsep dia tidak ada bebanan kat atas akak. Tapi bila kita kata anak tu dibela pada orang lain dan jadi lain perangai dan sebagainya, perempuan tak ada masalah tanggungan tau. Masalah anak tu dididik ke tak dididik dan sebagainya, tu atas bapak. Okey. Kalau anda kata anak jadi hantu pun, mak tak boleh tanya. Okay, jangan bimbang. Okay, first thing first. Bukan maksud dia sengih je macam alhamdulillah tak ada tanggungan aku. Ni pasal orang Melayu kita ada masalah, dia ada faham tau. Wanita sebelum kahwin bapak tanggung dosa dia. Lepas kahwin suami tanggung dosa dia. Tak ada masalah, tak ada siapa tanggung dosa orang. Tak ada siapa tanggung, semua manusia tanggung masing-masing. Masalah neglect, kita cuai tak mengajar Allah Ta'ala kan. Persoal, kalau kita bertaubat, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita. Cuma konsep yang macam tadi, macam lepas anak tu dah dewasa, sikit kurang dengan ibu bapa tadi, bukan setakat macam kes macam ni tak. Ada kes-kes yang lain pun jadi. Macam tu macam anak tu dibela oleh atuk.
dan sebagainya kan, jadi kes. Anak dia boleh oleh mak saudara, jadi kes. Walaupun dengan redha, dengan izin, bahkan jumpa tiap kali jumpa, sering berjumpa, kerap berjumpa, tapi masih lagi akan timbul tajuk tadi. Dia memang manusia ni dia akan biasa dengan environment keliling dia. Kecuali kalau dia belajar agama, dia tahu syurga dekat mana dan dia kejar situ. Kalau dia tak faham syurga dekat mana, dan salah dia lah. Dia tak akan, syurga tak akan bergalih bila nenek bela jadi kat bawah kaki nenek. Tak ada. Dia tak akan jadi macam tu. Itu atas dia. Kalau dia belajar, dia tahu di mana duduknya. Itu Nabi kata apa? Rahima amfuhu. Rugilah dia. Lepas tu dia kata, Abu Dzar Al-Ghifari kata, khaba wa khasira man hu. Siapa dia? Rasulullah kata, man adraka, barang siapa sempat, alal kibari, ketika tua, ketika dewasa, ahadu walidaih, salah seorang mak bapak dia, au kilaihima, atau dua sekali, salah seorang, ketika dewasa atau ketika dah tua mak bapak dia sempat, walam yadkhul jannah, tapi tak masuk syurga. So masuk konsep tadi berlaku kat situ. Jasa orang bela kita, ya, kita jangan sekian, tapi mak yang melahirkan kita tetap akan jadi mak kita. Orang yang bela tadi boleh jadi macam-macam, tapi mak yang menjadikan kita wujud kat dunia takkan boleh tukar. Dan sebab itu ada beza kat situ. Kenapa dalam Islam ni orang tu kena kejar ruang di mana syurga tadi. Kalau dia pandai, dia kejarlah. Kalau tak pandai, Allah Ta'ala buka pintu syurga lain untuk dia. Itu je lah. Harap-harap Allah Ta'ala bagi ruang lain. Tapi dari segi asal dia, itu atas diri dia. Dan nenek kata, mak kau tak best kan. Kali-kali okay. Itu terpulang lah, kita kata benda tu tak kesan apa-apa kat atas kita. Tapi nenek silap nenek lah. Tapi kalau dia bertaubat, dia Allah Ta'ala akan ampunkan. Dia tak ada dosa kat dunia, dia Allah Ta'ala tak ampunkan, kecuali kita kena taubat lah. Kalau kita tersilap, taubat. Jangan pening kepala setiap hari nangis, kenapa saya silap jaga anak dia tu. Tak beri kesan apa-apa pun. Anda kena taubat. Kalau lapar, makan. Dahaga, minum. Berdosa, taubatlah. Mudahlah. Jadi konsep tu. Jadi benda-benda macam ni kita kena faham. Jadi memang tanggungan, kalau anda kata tak ada ni, terus automatik daripada keluarga lelaki. Keluarga lelaki tu kan nenek sebenarnya, bapak saudara dia, bapak saudara budak tu, adik-beradik lelaki pada suami itu berkenaan, ataupun dia punya bapak saudara dia, bapak dia, atuk dia, semua yang lelaki, yang kalau orang tu mati akan warisi harta dia. Orang tu je yang akan ditanya. Pasal belah mak tak warisi harta, bapak saudara belah mak tak warisi harta. Betul tak? Atuk belah mak kan, atuk lelaki belah mak tak ada warisi harta. Atuk belah lelaki, bapak punya bapak warisi harta. So di situ konsep sebenar yang akan timbul. Yang lain tak dia, siapa warisi harta kita, orang tu kena tanggungjawab. So, kalau kita kaya dia ni, kalau kita miskin pun dia kena burden samalah. Beban tanggung, untung pun tanggung. Dapat faham? Okey. Tak ada juga dia baru dah masuk Baitul Mal. Kat situ ibu yang jaga tadi boleh terus pergi minta bantuan anak yatim dan sebagainya. Ya, lepas. Macam mana? Saya udah balik lah. Lepas balik kita kena ajar lah dia. Jangan jadi macam main game lagi dan sebagainya. Kena ajar dia macam zaman para sahabat dahulu, bertanggungjawab di atas kedudukan kita kan. Ni zaman kita sekarang ni, budak-budak ni lambat matang. Bukan lambat matang, lambat besar. Cepat besar. Lambat matang lah, lambat dewasa. Sebab dia lama kan. Dewasa pun jadi kanak-kanak. Beli PS2, PS4 kan. Guling tak keluar rumah kan. Faham tak? Kena ni lah, kena benda berkenaan. Dan Allah Ta'ala maha kaya. Dia rezeki bukan berkaitan tajuk tu. Kalau dia kata orang tu ada yang lahir tak ada bapak dengan mak pun boleh kaya, Allah Ta'ala boleh berikan, ada tanggungan dia. Setiap orang ada rezeki masing-masing. Jangan kita bayangkan pakai akal kita sampai kita kata macam habis tu. Tak ada habis tu. Pasal apa? Allah Ta'ala dah berikan penyelesaian. Tak ada orang berkenaan, ada orang ketanggung. Yang takut. Itu konsep yang sebenar. Kadang kata dia belajar. Dan kadang-kadang banyak budak-budak macam ni, kadang belajar pandai. Beasiswa ada, dia pergi belajar ni. Yang mana ada mak bapak tempat secure, dia tak kisah. Aku gagal pun bapak aku sayang. Faham tak? Dia ada beza sikit motivation budak-budak macam ni lain. Kadang-kadang dia ada motivation yang lebih tinggi banding dengan orang yang ada secure kan. Secure. Bapak aku dah beli insurans, mak aku dah beli insurans. Abang dengan mak beritahu pula anak, aku beli insurans untuk korang. Jadi dia orang macam, kalau abah aku mati, happy pula. Seriously. Kan? Ini masalah tu sebab kenapa setiap kali Allah Ta'ala kurangkan satu benda, dia beri sebenarnya lain, part lain yang takut. Orang yang anak yatim macam Nabi SAW, anak yatim, dia tak mudah merengek. Kau tak jadikan Rasulullah lahir sebagai anak yatim. Nak ada tanggungan kan, belah bapak dia kan, atuk mati, pak saudara miskin. Kan Abu Talib miskin. Tapi dia bela juga Rasulullah SAW. Tak ada berserah pada keluarga Aminah. Nampak tak? Kisah Rasulullah kan, itu antara kisah paling betul. Jadi lepas tu tapi
memang aturan Allah Ta'ala. Yatimnya dia tadi bukan kekurangan, tapi untuk membina. Setiap orang dibina dengan pembesaran dia, environment dia. So jangan kata silap, kalaulah aku. Tak ada kalaulah aku. Allah Ta'ala aturkan kita dengan baik. So belajar redha, belajar syukur. Ini yang tak pernah syukur. Duknya kalaulah aku lahir dulu, kalaulah anak, kalaulah sekian, kalaulah tanah bapak aku tak ada orang ambil, kalaulah apa hal, tak ada kerja lain je kan. Duk berangan kalau kan dah lepas zuhur. Kalau ya. Konon lain sikit. Terus Abu Talib tu dia miskin kan. Mana dia cerita Nabi pergi berniaga dengan Abu Talib tu tak? Bukan, dia ambil upah. Oh, dia ambil. Ambil upah. Bahkan tu sebab Nabi ambil Ali tinggal dalam rumah baginda. Sebab bapak dia Abu Talib tu tak kaya. Dan Hamzah ambil Jaafar. Hamzah ambil seorang, Nabi ambil seorang, untuk ringankan bebanan Abu Talib. Tak ada cerita yang Nabi pergi berniaga dengan Abu Talib. Menemani. Ya, tapi bapak saya dia macam Nabi lah, ambil upah, menyiagakan harta Khadijah. Dia bukan kaya. Dia kan saudagar kaya, dia menyiagakan. So dia ambil upah untuk menyiagakan. Ya. Kan macam inilah, macam kita pergi dekat kedai mamak kan. Orang tu menyiagakan barang-barang Chanel tadi, tapi dia bukan tokek kedai Chanel tadi. Dia tembak pusing-pusing, tapi bukan tokek. Dia bukan tokek dia bukan tokek kedai berkenaan. Macam tu keadaan. Jadi Nabi SAW macam tu juga. Okey. Baik, sama-sama sikit. Tak sempat lagi. Wa 'alal warisi mislu zalik, dan ke atas waris macam tu juga. Okey, maksud dia juga tidak dimudaratkan apa orang-orang yang kaum kerabat kepada budak-budak berkenaan. Kalau kaum miskin tak adalah dihantar pada orang miskin, tengok yang kaya dan sebagainya. Takkan dibebankan macam tu. Berkata Mujahid, Sya'bi dan Dhahak, dikatakan ke atasnya sebagaimana yang ke atas bapa tadi. Mana ke atas kaum kerabat tadi, sebagaimana ke atas bapa budak itu. Dan segi apa? Infak ke atas ibu budak berkenaan, dan melaksanakan menjalankan hak-hak wanita tersebut dengan tanpa memudaratkan wanita itu. Dan ini pendapat jumhur. Yang saya kata tadi kan, bila mati bapak tadi, maka automatik first pindah pada adik-beradik bapak, katuk dan sebagainya, belah bapak semua sekali. Orang yang kalau budak tu mati akan warisi harta dia. Orang tu lah kena tanggung, kena keluarkan duit belanja dia dan sebagainya. Tak boleh tengok tutup mata, saya tak nampak, tak boleh. Itu kena perhatikan. Allah nyatakan wa fa in arada fisalan antara minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima. Dan jika kedua-dua mereka ingin untuk memutuskan susu, daripada redha meredai di antara mereka berdua, dua-dua sekali redha, wa tashawurin juga musyawarah, fala junaha alaihima, maka tak ada kesalahan ke atas mereka berdua. Mana maksudnya mereka bersepakat, dua ibu bapa, kanak-kanak berkenaan, untuk memberhentikan susu dia sebelum 2 tahun. Dan mereka lihat bahawa dalam perkara tersebut ada maslahah untuk budak tersebut. Dan mereka berdua bermusyawarah dekat situ, dan mereka bersepakat ke atasnya, maka tak salah untuk mereka berdua berhentikan susu budak berkenaan pada waktu tersebut. Maka maka diambil dari sini, kalau sekiranya salah seorang saja nak, maka tak cukup. Contohnya macam mak saja tak nak, mak saja nak berhentikan susu, bapak tetap kena cari. Bapak tetap kena cari. Kalau mak pula kata tak setuju, bapak juga kena cari. Cari ibu susu. Kalau sekarang beli tin lah susu. Susu tin lah. Nak nyusukan, bapak ni tak nyusukan, hantar kat orang, tak ada apa klinik penyusuan anak-anak kan. Orang pun bimbang nak bagi susu pada orang lain. Tapi kalau dia kata tapi dari segi zaman sekarang ni tanggungan susu lah. Yang susu tin dan sebagainya. Beli susu kambing mahal juga tu. Kan susu, kalau susu paling dekat dengan susu ibu ada susu kambing. Harga dia dalam tin yang kecil tu dalam RM42, RM46 setin. Yang budak biasanya, kalau yang lelaki, dalam masa 2 minggu akan habis 2 tin. memang lupa lah kan sebenarnya. Lagi murah tanggung makan daripada tanggung susu sebenarnya lah. Jadi maksud dia kalau dia kata salah seorang minta berhenti, maka tak cukup. Mesti bersepakat dua-dua sekali. Either ibu tadi atau bapak tadi sahaja tak edit. Okey? Kerana kerana tidak harus untuk salah seorang di kalangan mereka dua untuk menghentikan benda tersebut dengan tanpa musyawarah yang satu lagi. Ini dikatakan oleh Al-Thawri dan lain. Dan ini adalah pada penjagaan bagi kanak-kanak tadi. Pasal takut dia tak cukup vitamin ke, takut sekian ke, kena jaga. Kena dua-dua pihak bersepakat. Kalau dia kata apa-apa jadi pun tanggungan bersama juga. Dan dan dimestikan memandang kepada urusan budak tersebut.
dan dia adalah daripada rahmat Allah Taala pada hamba-hambanya. Dia masih dengan menyusu, susukanlah. Okey. Di mana apa? Di mana penjagaan budak dua ibu bapa tadi dalam mendidik anak dia sebagainya dan menunjukkan anak dia kepada yang baik ataupun elokkan kedua-duanya tadi, Allah Taala letakkan dalam surah At-Talaq. Allah Taala nyatakan fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Dan jika mereka, itu wanita-wanita tadi, ibu-ibu tadi menyusukan untuk kamu, maka berikanlah mereka upah mereka. Wa'tamiru bainakum bil ma'ruf, dan bermuamarah, muktamar, mesyuarat. Mesyuaratlah di antara kamu dengan baik. Wa in ta'asartum, kalau kamu rasa payah, sukar sangat, fasaturdiu lahu ukhra, akan menyusukan atau kena menyusukan untuknya wanita lain. Manakala ibu tak nak menyusukan, suami bapa dia kena cari. Kalau bapa tu kata tak nak sekian, ibu tu kena tuntut juga bapa cari juga. Kena orang lain juga. Tak boleh tidak, kena budak tu disusukan. Itu yang Allah Ta'ala letakkan dalam ayat surah At-Talaq ayat ke-6. Allah Ta'ala nyatakan, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu nak istirda', mana berikan penyusuan lah, upah penyusuan bagi anak-anak kamu, maka tak salah ke atas kamu apabila kamu serahkan apa yang kamu berikan itu upah dengan baik. Itu apabila kamu telah bersepakat, si ibu dan si bapa, untuk menerima memberikan budak tadi ibu susu yang balik lain selain daripada mak tu, ibu susu yang lain. Okey, kerana keuzuran lah, wanita tadi ada uzur, masa dia susu tak ada ke, ataupun lelaki tadi ada uzur lain ke dan sebagainya, maka tak salah untuk dia inilah upahkan orang lain. Dan tidak juga ke atas lelaki tersebut. Okey, maksud dia lelaki tadi dengan ibu tadi dengan perempuan tadi kena kalau dia kata tak nak, dia kena berpakatlah pula. Kalau dia orang tak boleh nak menyusukan, cari orang lain menyusukan. Cari orang lain menyusukan dan upahkanlah, bayarkanlah. Okey, dan benda ni dibayar dengan baiklah. Zaman sekarang ada ke ibu susu upah? Tak dengar Zaman Nabi lu kerjaya. Naga susu ibu tu service center. Tak sama. Budak tu kena peluk lain dia. Okey, jadi benda ni agak ni sikitlah. Ustaz, susu ibu susuan tu, kita kalau nak bagi ni kena cari kriteria requirement macam orang memang Muslim ke. Zaman Nabi dulu tidak dilihatkan kriteria tadi asalnya. Bahkan diorang tengok pada tempat tinggal kaum tersebut. Contoh macam bila penyusuan tu dijalankan, memang mak tadi kosong, tak jumpa anak tu langsung. Kadang Kata dia tinggal di Mekah, ada penyakit, diorang hantar keluar. Tak nak bagi kena penyakit dan sebagainya. Pasal kawasan pendalaman dia tu diorang lebih sihat, tak ada pencemaran dan sebagainya. Konsep itu dia pilih. Tapi dia kriteria memanglah kita kata, kalau dia kata nak menjadi daging ke anak kita, lebih baiklah pilih juga dengan akhlak yang baik dan sebagainya. Kan, non-Muslim tadi elakkanlah. Jadi tak semestinya non-Muslim tak jadi Islam. Faham tak? Tak semestinya non-Muslim tak jadi Islam. Tak boleh tak kita kata macam dia non-Muslim, tak makan babi. Habislah, itu jadi masalah juga. Jadi asas pertama memang dikedepankan Islam lah. Untuk perlu anak kita, belai anak kita sebagainya, Islam lah dikedepankan. Susu tu boleh mempengaruhi perangai tak juga. Tak semestinya. Tidak semestinya. Pasal ada juga orang menyusu dengan menyusu sekali dengan mak yang sama, seorang jadi ni, seorang jadi elok, cerita elok, ada tak? Tak semestinya. Tidak semestinya. Dia environment. Pasal bila Nabi kata Nabi kata kullu mauludin yuladu al-fitrah. Semua anak lahir atas fitrah. Maka yang mencorak tadi bukannya susu. Corak tu actually cara layanan kita, cara kita ajar dia dan sebagainya, lebih berkesan banding dengan susu. Kan? Memang dalam bahasa Inggeris you are what you eat kan. Tapi kita jadi lembu pun minum susu lembu. Okey. Baik, jadi Allah Taala katakan wattaqullah, takwa kepada Allah Taala itu pada seluruh keadaan ahli wal kamu. Wa'lamu, dan ketahuilah annallah, bahawa Allah Taala bima ta'malun basir, dengan apa yang kamu buat amat melihat. Maka tidak tersembunyi ke atasnya kepada Allah Taala sesuatu pun daripada urusan-urusan kamu ataupun kata-kata kamu. So itu pengakhiran dia. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alhamdulillahi alamin. Subhanallah anta astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yo. Tanya lagi masalah kalau dia join account
Joint account, okey. Bayar sama-sama, jangan nak bercerai. Kalau bayar sama-sama tu memang sahih lah, kena pecah. Bahkan kalau bini tu punya percentage lagi banyak, bukan perseharian. Mungkin duit tuan ni tu 20%, 20% pulang balik. Tapi lain semua bilik dia. Apa yang macam tu, ya, kita kata tak ada masalah. Okey, wallahualam.